Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat belaka ya. Jadi bersama dengan saya lagi Ustaz Razi. Hari ini kita akan mempelajari Fiqh tahun 2. Fiqh tahun 2. Jadi bagi adik-adik yang belum lagi menyediakan buku fiqh, jadi boleh cari di dalam beg masing-masing buku fiqh tahun 2. Pada pengajian lepas, kita telah pun mempelajari berkenaan najis. Ingat lagi tak? Najis ada berapa bahagian? Sila jawab. 3. Yang pertama, najis mughallazah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Dan yang ketiga, najis mutawassitah. Ingat lagi ke najis tu? Najis mughallazah ni najis ringan ke berat? Najis paling berat. Najis mukhaffafah, najis paling ringan. Dan najis mutawassitah, najis pertengahan. Contoh dia ingat lagi? Apa contoh najis mughallazah? Khinzir dan anjing serta keturunannya. Najis mukhaffafah ingat tak contoh dia? Air kencing kanak-kanak lelaki ke perempuan? Lelaki yang berumur bukan 2 tahun, yang berumur bawah 2 tahun ataupun kurang 2 tahun, yang hanya minum susu ibunya sahaja. Dan najis mutawassitah ni segala jenis najis yang selain daripada 2 itu, iaitu apa? Nanah, muntah, darah. Najis manusia pun masuk dalam tu juga. Okey. Jadi hari ini kita akan teruskan pelajaran yang kedua berkenaan hadas, muka surat 10. Jadi semua diminta untuk membuka buku teks muka surat 10. Okey. Siapa yang tak ada tu pergi cari dulu buku ya. Kita boleh stopkan dulu video insya-Allah. Okey. Okey, hadas. Hadas ini ada berapa bahagian? Tengok dekat bawah ini ya. Sini. Hadas ini ada 2 bahagian. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hari ini kita akan fokus kepada hadas kecil sahaja. Hadas besar nanti di waktu yang lain. Okey ya. Apakah maksud hadas kecil? Ustaz, hadas kecil ni kecil mana? Bukan itu maksud dia. Ustaz, ada besar ni besar apa? Besar gunung ke? Besar kapal terbang ke? Bukit ke? Bukan. Itu bukan maksud dia. Kita akan belajar nanti. Tapi hari ini kita fokus hadas kecil. Hadas kecil ni maksud dia apa? Ustaz baca je, kamu dengar saja ya. Keadaan yang mewajibkan wudu bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Maksudnya apa? Hadas kecil ni bila berlaku ni, kamu kena ambil air semayang dulu baru kamu boleh solat. Kamu ambil air wuduk dulu baru kamu boleh solat. Apakah keadaan-keadaan itu? Keadaan itulah yang dinamakan sebagai hadas kecil. Jadi kita teruskan muka surat 12. Okey, boleh buka muka surat 12 ya. Ustaz baca, kamu dengar ya. Perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil ialah perkara-perkara ni, maksudnya perkara ni bila kita buat, kita batal wuduk kita dan kita kena ambil dulu air sembahyang baru boleh solat. Yang pertama,
bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan tanpa lapik. Lelaki dan perempuan kalau bersentuh batal wuduk dia. Huraiannya nanti di dalam kelas saya. Yang pertama, bersentuh antara kulit lelaki dan kulit perempuan tanpa lapik. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Kubul ini tempat kita buang air kecil. Kemaluan di hadapan itu. Dan dubur ini tempat kita buang air besar. Itulah dia bahasa Arab macam tu lah. Okay. Kemudian dikata keluar kubul dan dubur ni ada 3 perkara yang boleh keluar dari situ. Yang pertama, keluar angin ataupun kentut. Siapa keluar angin ataupun kentut, maka wuduknya batal. Dia kena ambil wuduk lagi sekali untuk dia solat. Yang kedua, air besar. Maknanya dalam bahasa kita berak, minta maaf, berak. Siapa berak, batal wuduk dia, maka dia kena ambil air sembahyang lagi sekali. Dan yang ketiga, air kecil. Siapa buang apa, kencing pun sama, kena ambil wuduk dahulu baru boleh solat. Kemudian perkara yang ketiga, hilang akal. Apa maksud hilang akal? Gila. Otak dia sudah tidak boleh berfungsi. Dia jalan-jalan dekat jalan raya, dia pergi marah-marah, tapi bila kita tengok, mana ada orang pun. Waktu tu otak dia telah pun gila. Siapa yang gila, wuduk dia tidak sah dan dia tidak wajib pun solat. Orang gila tidak wajib solat. Tetapi adik-adik kena tahu tau, orang gila ni ahli syurga. Ahli syurga. Sebab itu kita kena buat baik dengan dia. Kalau kita nampak dia lapar, kita bagi dia makan. Cakap, mak, ayah, apa kata kita tolong hururkan RM1 ke RM2 ke dekat orang gila itu. Mudah-mudahan nanti di dalam syurga, orang gila itu ingat kita, dia panggil kita, dapat bersama-sama, dia masuk syurga bersama-sama dengan dia. Betul tak? Kemudian yang keempat, tidur yang tidak tetap kedudukan punggung. Maksudnya dia tidur, kadang-kadang bergerak sini, bergerak sana, bergerak sini. Kalau dia tidur begitu, batal wuduknya. Kerana apa? Bila dia bergerak tu, kemungkinan untuk dia keluar angin tu ada. Tapi kalau kamu tidur duduk tak bergerak kan, duduk tak bergerak kan, waktu tu wuduk kita tidak batal. Tapi kalau orang yang selalu tidur bergerak sana, bergerak sini, macam contohnya kita tidur dekat sebelah kanan, bangun-bangun pagi esok sebelah kiri. Ada yang tidur tu atas katil, bangun pagi esok bawah katil. Tu lagi teruk. Minta maaf, tu lagi lah kan. Maksudnya bila berlaku begitu, maka wuduk batal. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Contoh, kita lepas mandi, kita ambil air sembahyang kan, tiba-tiba waktu kita nak lap badan kita ni, kita tersentuh kemaluan kita, sama ada di bahagian depan ataupun belakang, kemaluan di hadapan ataupun kemaluan di belakang menggunakan tapak tangan ini, maka batal wuduk kita. Jadi hati-hati ya. Jadi itulah kelima-lima perkara yang menyebabkan berlaku hadas kecil. Bila berlaku hadas kecil, kita hendaklah ambil wuduk lagi sekali. Okey? Itulah dia hadas kecil. Sebagai kerja rumah, Ustaz nak kamu semua salin di dalam buku latihan maksud ataupun pengertian hadas kecil ini sahaja, ya. Dan juga lukiskan gambar kapal layar ini pada muka surat 11. Kemudian bila kamu sudah tulis, cuba hafal ya. Ustaz nak dengar nanti. Kalau susah tak apa, kamu hanya tulis saja, nanti tangkap gambar tunjuk dekat Ustaz.
dan juga lukis benda ini, warnakan. Tunjuk dekat ustaz, boleh? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Stay at home.